Hai, Assalamualaikum. Hari ini cikgu akan terangkan mengenai folio bergambar berkaitan tajuk 2.0 transformasi. Kita tengok arahan soalan. Pelajar perlu menyediakan satu folio bergambar untuk topik transformasi. Di dalam folio ini, kamu dikehendaki meletakkan gambar translasi, pantulan dan putaran dalam kehidupan seharian beserta huraian. Kerja tugasan ini adalah secara individu. Kita pergi kepada penilaian. Ada 3 kriteria utama. Yang pertama adalah pengenalan atau latar belakang topik. Ini adalah 5 markah. Lepas tu, yang kedua adalah ilustrasi, 25 markah yang merangkumi. Kamu kena mencari 2 contoh gambar translasi, 2 contoh gambar pantulan dan 2 contoh gambar putaran. Seterusnya adalah setiap gambar perlu disertakan huraian berkaitan ciri-ciri transformasi yang disenaraikan. Yang ketiga adalah komitmen pelajar, iaitu merangkumi kesungguhan, keaslian gambar, kreativiti dan ketepatan masa. Jadi, keseluruhan markah bagi ketiga-tiga kriteria ini adalah sebanyak 50 markah. Sebelum kita pergi kepada format, cikgu nak cerita dulu berkaitan dengan ilustrasi. Ilustrasi, kamu kena buat folio bergambar kan? Folio bergambar. Kamu kena buat yang pertama berkaitan dengan translasi. Yang kedua berkaitan dengan pantulan. Yang ketiga berkaitan dengan putaran. Kamu dikehendaki, setiap benda ni kamu kehendaki untuk memberi 2 contoh. Jadi translasi kena ada 2 contoh bergambar. Pantulan kena ada 2 contoh bergambar. Putaran pun kena ada 2 contoh gambar. Ni gambar kamu kena buat, bagi contoh gambar dengan huraian. Yang ni. Jadi kesemuanya kena ada berapa gambar kamu kena buat? Kena ada 6 gambar. Itu maksud dia 2 translasi, 2 pantulan dan 2 putaran kerana ada gambar dan beserta huraian. Nanti cikgu terangkan macam mana nak buat huraian ni. Seterusnya kita pergi kepada format folio. Cikgu akan cerita pasal yang pertama muka depan. Muka depan adalah menggunakan helaian yang bercetak oleh panitia. Maksudnya kat sini, kamu akan pakai muka depan yang kamu dapat daripada folio yang cikgu bagi. Yang ni. Kita akan pakai muka depan yang ni lah. Jadi kamu tak payah buat yang baru, pakai yang ni saja. Lepas tu dia kata kena ada huraian bertaip atau bertulis dengan tangan dengan kemas. Yang ni huraian yang ilustrasi tu lah. Kalau siapa yang tak ada laptop, boleh tulis dengan tangan. Itu maksud dia. Sama ada kamu nak type ataupun tulis dengan tangan. Dua-dua pun boleh. Asalkan cikgu boleh nampak tulisan kamu dengan jelas lah. Gambar berwarna atau hitam putih. Kita pulang kepada kamu lah. Asalkan ada gambar yang jelas. Seterusnya B adalah pengenalan. Tadi pengenalan, yang ni 5 markah kan, tadi cikgu cerita kan. Maksudnya dalam pengenalan tu kamu kena cerita pasal transformasi, jenis transformasi dan ciri-cirinya. Masuk kat sini, kamu kena cerita pasal transformasi secara umum. Apa itu transformasi? Apa itu transformasi? Lepas tu jenis-jenis transformasi kita ada 3. Yang pertama kita ada translasi. Lepas tu yang kedua kita ada pantulan. Lepas tu yang ketiga kita ada
putaran. Okey. Apa ke maksud? Apa itu maksud dia? Apa itu translasi? Apa itu putaran? Apa itu pantulan? Kena cerita kat situ. Okey, dan juga ciri-cirinya. Maksudnya, apakah ciri-ciri translasi? Apakah ciri-ciri putaran? Apakah ciri-ciri pantulan? Okey, itu maksud dia. Okey, inilah kamu kena ceritakan dalam pengenalan. Okey, nah? Baik, seterusnya langkah kerja. Okey, langkah kerja ni lah yang ilustrasi tu yang 25 markah. Okey, ni 25 markah. Okey, nah. Okey, 25 markah. Contoh dia bagi yang pertama adalah translasi. Okey, ini adalah contoh gambar. Okey, nah. Okey, seterusnya dia huraikan kat tepi ni. Kalau kamu tak boleh, tak gerti nak buat huraian kat tepi, kamu ambil tak gambar atas, huraian bawah pun boleh. Okay, asalkan huraian dan gambar tu berdekatan lah. Okey. Contoh dia dihurai. Okey, gambar menunjukkan pergerakan buah catur. Okey, pergerakan buah catur adalah salah satu translasi. Dia memperkenalkan. Kat sini dia memperkenalkan. Okey. Memperkenalkan. Dia tak bagi tahu catur tu adalah translasi. Dia bagi tahu pergerakan catur tu translasi. Macam ni. Dia tunjuk. Yang ni dia punya soldier kan. Askar dia bergerak. Okey. Askar dia bergerak ke petak 6 ke petak 3. Okey. Dia nak lawan dengan musuh. Pergerakan buah catur ni adalah suatu translasi. Itu yang dia nak memperkenalkan kat sini. Okey, nah. Okey, seterusnya dia cakap kat situ. Okey, dalam translasi, sebuah objek bergerak ke atas, bawah, kanan atau kiri. Yang warna merah cikgu highlight ini adalah ciri translasi. Nanti kamu cari ciri-ciri translasi. Kan? Daripada fakta atau teori itu, kamu kena nyatakan dekat huraian ni. Okey, nah. Okey, jadi dia kata memandangkan catur iaitu tentera bergerak ke atas dan ke bawah, kiri dan kanan, maka pergerakan buah catur dikategorikan sebagai translasi. Yang ini adalah dia kaitkan dengan teori. Kaitkan contoh dengan teori yang berwarna kuning. Okey, tadi dia memperkenalkan. Okey, pergerakan buah catur itu adalah sebuah translasi. Lepas tu dia bagi tahu. Okey, dalam translasi tu suatu objek akan bergerak ke atas, kiri, kanan dan bawah. Okey. Lepas tu dia cerita. Dia kaitkanlah daripada translasi ni bahawa buah catur ni dia akan bergerak ke kiri, kanan, atas dan bawah. Jadi ia merupakan translasi. Okey, itu yang sebab itulah dia kata yang warna kuning ini adalah kaitkan contoh dengan teori. Okey, jadi sebenarnya yang berwarna merah dan berwarna kuning inilah yang sangat penting. Kamu ada teori ataupun ciri-ciri, kamu kena kaitkan dengan contoh kamu. Okey, ini adalah salah satu contohlah. Okey, apa contoh lain yang berkaitan translasi? Keyword dia, kalau kamu nak cari contoh lain, untuk translasi kamu kena cari yang berkaitan dengan pergerakan. Tengok sekeliling kamu, objek apa yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada banyak sebenarnya. Macam contohnya kalau kamu menari tango. Menari ponco-ponco. Orang menari, dia bergerak kiri ke kanan kan? Okey, dia bergerak. Jadi, itu adalah translasi. Jadi, kamu kena tengok objek keseliling kamu, apa yang bergerak. Kereta bergerak adalah satu translasi. Macam-macam lagi. Ada banyak. Okey, jadi, kamu kena cari dua perkara lah. Okey, nah. 1, 2. Okey. Seterusnya adalah contoh putaran. Okey. Ini gambar dia. Dia bagi gambar gunung. Okey, bawah ni dia punya image lah. Okey, nah. Huraian ni adalah berdasarkan gambar di sebelah, pegunungan dianggap sebagai suatu objek. Okey, ini adalah objek. Okey.
Dan pantulan bayang-bayang pegunungan yang kelihatan di permukaan laut disebut sebagai image. Okey, ini dia punya air. Okey. Kat air kita akan dah nampak dia punya pantulan gunung ni kan. Jadi kita panggil sebagai image. Okey, saiz dan bentuk pegunungan tersebut di permukaan laut adalah sama dan saiz dan bentuk asal pegunungan tersebut. Okey, selain itu jarak objek image adalah sama dari paksi pantulan. Okey, jadi ini memenuhi ciri-ciri pantulan. Okey, jadi macam mana kita nak kenal pasti? Okey, yang cikgu bertanda warna merah ni apa? Ya, ini adalah merupakan ciri-ciri pantulan. Sebab pantulan, kita tahu cikgu dah ajar, kalau kita nak pantulkan sesuatu objek, saiz dan bentuk dia mesti sama. Dan juga jarak dia mesti sama. Itu adalah ciri-ciri pantulan. Okey, yang berwarna merah ini adalah dia kaitkan contoh dengan ciri-ciri. Okay. Sebab apa cikgu kata macam tu? Sebab dia cerita kat sini, pegunungan ni adalah objek. Pantulan bayang-bayang ni adalah image. Lepas tu dia ceritalah pasal apa dia buat cakap macam tu. Sebab ciri-ciri tersebut adalah sama. Saiz dan bentuk pegunungan tersebut adalah sama. Dan jaraknya sama dengan asal. Kamu boleh buat macam ni. Kamu nyatakan dulu apa contoh kamu, kan? Lepas tu kamu nyatakan ciri-ciri. Boleh. Macam tadi kita tengok, dia nyatakan ciri-ciri dulu baru dia kaitkan, kan? Okey, yang ni dia kaitkan dulu dengan contoh baru dia nyatakan ciri-ciri. Dia bagi tahu dulu kenapa saya kata gambar ni merupakan contoh pantulan. Baru dia nyatakan bukti dia, teori dia yang telah dipelajari. Pun boleh. Dia sebenarnya berdasarkan macam mana kamu nak ulah ayat tu. Okey, nah. Okey, apa contoh-contoh lain untuk putaran? Okey, contoh keyword dia adalah kamu kena cari contoh apa yang ada pantulan. Maksud cikgu, image apa yang kamu, bila kamu cari, kamu kena cari gambar yang ada pantulan. Okey. Kamu kena, dalam gambar tu kena ada objek dan juga image. Supaya mudah bagi kamu untuk nyatakan mana satu objek dan juga mana satu image. Senang saja pantulan. Contohnya, gambar selfie ke. Kalau gambar selfie, kamu kena nyatakan kat situ. Pastikan ada gambar manusia yang sebenar dan gambar yang terpantul. Yang tu salah satu contoh lah. Okey, nah? Okey, yang ketiga, ilustrasi yang ketiga adalah putaran. Okey, putaran dia bagi contohnya adalah jam. Okey. Jadi, ditulis kat situ huraian, gambar menunjukkan pergerakan jarum jam. Jarum jam ini berputar sebanyak 360 darjah bagi satu putaran. Okey, ini adalah dia kaitkan contoh dengan ciri-ciri. Dicerita dulu. Okey, saya ada jam. Jam ni dia akan bergerak 360 darjah. Dia cerita macam tu dulu. Okey, nah. Okey, lepas tu dia cakap kat sini. Okey, bentuk dan saiz jarum jam kekal sama ketika jarum jam ini berputar. Yang berwarna merah ni kan, ini merupakan ciri-ciri putaran. Okey, ini adalah ciri-ciri putaran. Sebab apa? Apabila jam ni berputar sahaja, okey, nah, image dia tetap sama. Dia tak akan berubah. Okey, nah, bentuk dia pun sama sahaja. Okey, itu adalah ciri-ciri putaran. Okey, nah, lepas tu dia buat uraian sikit lah. Maka contoh transformasi yang terdapat pada putaran jarum jam adalah memenuhi ciri-ciri putaran. Okey, ini adalah dia punya huraian. Okey, nah. Jadi, kamu
boleh juga buat contoh yang lain, cari contoh yang lain berkaitan dengan putaran. Okey. Apa-apa objek yang berputar itu adalah putaran. Apa-apa objek yang berputar. Okey, tak kisahlah dia berputar berapa darjah sekalipun. Dia putar 90 darjah ke, 180 darjah ke, ataupun 360 darjah. Okay. Asal dia putar saja, dia berputar maksud cikgu dia macam ni kan. Yelah, dia berputar lah kan. Itu adalah putaran. Okay, nah banyak sebenarnya. Macam kalau kat bilik kamu ada satu. Mesti ada satu. Kan? Okay. Dekat taman permainan ada juga. Cuba cek. Banyak sebenarnya. Okay, nah. Untuk putaran juga nanti dalam huraian, kamu kena nyatakan contoh kamu tu dia berputar sebanyak berapa darjah lah. Okay, nah. Okay, macam contoh jam ni dia berputar sebanyak 360 darjah. Okay. Mungkin contoh kamu dia akan berputar sebanyak 90 darjah ataupun 180. Jadi kamu kena nyatakanlah berapa banyak sudut yang contoh ataupun objek kamu tu berputar. Okey nah. Macam mana kita nak cari? Okey, sebenarnya gambar ni kalau kamu tak, yang mana ada connection internet yang sangat rendah, tak ambil kat internet pun tak apa. Kamu boleh ambil dalam kehidupan seharian kamu. Ia tak ada masalah sebenarnya. Okey. Dan juga ambil kamu takat gambar, kamu buat. Kan? Kamu buat, kamu snap. Itu pun boleh juga. Kalau yang mana ada connection internet yang agak okey, boleh juga cari dekat gambar-gambar daripada internet lah. Yang tu pun senang jugalah. Okey, macam mana kita nak cari kalau blur sangat tak tahu kan? Okey, kamu pergi Google ataupun kat YouTube pun banyak juga. Okey, kamu cari pasal contoh transformasi dalam kehidupan seharian. Okay, kat Google, dekat YouTube banyak sebenarnya contoh-contoh. Okay, contoh transformasi dalam kehidupan seharian. Kalau tak jumpa juga, kamu kecilkan lagi lah kamu pencarian. Contohnya, contoh translasi dalam kehidupan seharian. Contoh putaran dalam kehidupan seharian. Mesti ada. Kalau dah blur kan, tak tahu sangat kan. Kat internet boleh carilah. Sama ada pada YouTube ataupun dekat Google. Ada banyak. Okey, kat situ kamu boleh tengok apa contoh dia. Kamu fahamkan. Okey, jadi kamu boleh huraikan dalam folio. Sangat mudah. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.